بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama untuk kita meneruskan bacaan kitab Sahih Muslim. Hadis-hadis dikumpulkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, iaitu hadis masih lagi dalam bab istihbab, babul istihbab, bab jawazul naumil junub wa istihbabul wudu' lah. Bab bolehnya orang berjunub tidur dan disunnahnya berwuduk, iaitu kalau dah berjunub disunahkan berwuduk. Kita dah baca dah hadis ni, tapi kita belum baca lagi huraian al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita baca sekali lagi hadis ni agar kita boleh refresh, kita boleh mengingatkan balik apakah tajuk hadis yang kita bincangkan, dan kita akan tengok apakah kata Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan tambah sedikit. Kita dah huraikan dengan panjang lebar pada kuliah lepas, tapi kali ini kita baca sikit lagi. Kita tengok Imam Nawawi punya komentar pula. Qala al-Imam Muslim bisanadil muttasil ilaih, dan Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullahu ta'ala haddathana al-Hasan bin Ahmad bin Abi Shu'aib bin al-Harrani قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. Al-Husain bin Ahmad bin Shu'aib Al-Harrani memberitahukan kepada kami, Miskin, yakni nama dia Ibnu Bukair Al-Hadza, itu Miskin bin Bukair Al-Hadza, yang meriwayatkan daripada Syu'bah bin Hajjaj, meriwayatkan kepada kami dari Hisham bin Zaid dari Anas. Anas tu ayah hadis ni. Anas berkata bahawa Nabi SAW menggilir isterinya dengan satu kali mandi. Menggilirkan isterinya dengan satu kali mandi. Naam. Kita huraikanlah, kita dah bagi pengajaran dah pada kuliah lepas, tapi kita baca sedikit apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, supaya kita dapat tahu, kita tambah kita punya kefahaman. Kita tengok apa Imam Nawawi komentar, dan kita komen berdasarkan apa yang kita dah huraikan pada kuliah yang lepas. Jadi tafsir hadis ni 697 sampai 706, Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawasanya Rasulullah SAW apabila hendak pergi tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Jadi kat sini kesimpulannya apa dia, kita buat dulu bahawa wuduk kat sini ialah wuduk salat, bukan wuduk dari segi bahasa. Apa kesimpulan yang kita buat kat sini, iaitu wuduk sini ialah wuduk dari segi syarak. Wuduk dari segi syarak. Jadi bantah kepada setengah pendapat yang mengatakan wuduk tu maksudnya ialah basuh tangan je. Tak. Jadi kita kata yang basuh ni adalah basuh memang wuduk yang khusus. Okey, itu satu.
Dalam riwayat lain, apabila Rasulullah SAW berjunub kemudian hendak makan atau tidur, maka beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Dekat sini ada tambahan makan, hendak makan. Lepas tu Imam Nawawi letak tajuk apa? Disunahkan berwuduk ketika nak tidur, nak ulang, nak bersama dengan isteri, kemudian nak makan, nak minum. Dari riwayat lain, dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah bersabda, bolehkah saya seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Dan kata, ya boleh apabila dia telah berwuduk. Hadis ini menjadi hujah bagi sebahagian yang mengatakan bahawa wajib berwuduk. Mengatakan wajib. Mereka kata bolehkah? Maksudnya boleh tak kalau orang tidur dalam keadaan junub? Nabi kata boleh, tapi hendaklah dia berwuduk. Maksudnya kalau tak berwuduk tak boleh. Kalau tak wuduk tak boleh. Tapi bila dikata kat sini bolehkah tidur kalau tak wuduk? Nabi kata ya boleh apabila dia berwuduk. Nampak macam wajib, tapi riwayat lain ada tambahan jika ia mahu. Itu dah ada dia punya apa dia, istisna, pengecualian dia. Jika dia mahu, insya'a kalau dia nak. Jadi bertukarlah hukumnya, kaedah kan, iaitu apa satu perkara itu asalnya, satu perintah itu asalnya hukumnya wajib, melainkan ada dalil yang memalingkannya kepada dia jadi hukum sunat lah kan, hukum sunat. Naam. Dari ada yang pula, berwuduk dan cucilah kemaluanmu kemudian tidurlah. Ini ada perintah kan, cucilah kemaluanmu, berwuduk dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Yang ini kita bincanglah, dan di sini bukan bermaksud ada tertib dan kat sini tak ada tertib, dan tidak maksud tertib, dan maksudnya kena buat dua-dua. Tidak semestinya Nabi sebut wuduk dan cucilah maksudnya wuduk dulu baru cuci kemaluan. Tidak. Sebab apa? Sebab perkataan dan tidak memberi manfaat, tidak memberi faedah, ada turutan, tidak membawa makna, ada turutan, ada sequence, kat situ, ada turutan kejadian. Okey. Jadi berwuduk dan cucilah maksudnya bukan semestinya kena wuduk kemudian baru cuci, tidak. Maksudnya cucilah kemaluan dan berwuduklah. Kat sini berwuduk dan cucilah adalah kat sini ini menunjukkan bahawa asalnya hukumnya wajib kan, nampak macam wajib, tapi bila gabung dengan jika dia mahu kat sini, maka bertukarlah wajib tu jadi sunat. Atau para jumhur ulama mandang bahawa hukumnya adalah sunat. Lain bahawa Rasulullah SAW apabila dalam keadaan junub, terkadang beliau kemudian mandi, kemudian tidur, dan terkadang beliau berwuduk kemudian tidur. Dan ini yang kita bincang sebelum ni kan, Umar Al-Khattab ditanya kat Nabi SAW. Ada orang tanya kepada seorang sahabat, adakah Nabi ini mandi baru tidur ke atau tidur mandi? Maka dia jawab, Nabi kadang-kadang tidur dulu baru mandi, kadang-kadang Nabi mandi dulu baru tidur. Lalu dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang jadikan agama ini lapang. Jadi agama ini mudah. Alhamdulillah. Nah, dari riwayat lain pula, apabila salah seorang dari kalian telah mendatangi isterinya jima', kemudian hendak mengulanginya lagi, mengulanginya kat sini kita kata sama ada dengan isteri yang sama atau isteri lain. Jadi boleh kita kata isteri yang sama, okey, atau lain. Dulu boleh. Okey. Maka hendaklah dia berwuduk di antara keduanya sebagaimana ia berwuduk. Terus nampak kat sini dia hendaknya. Maka sini ada seolah-olah macam ada perintah. Namun hendaklah ia berwuduk di antara kedua sebagaimana ia berwuduk untuk salat. Lalu lain pula Rasulullah SAW menggilir isterinya dengan satu kali mandi. Nampak kat sini mengulang. Dekat sini Nabi tak mengulang. Nabi tak ulang mandi. Okey. Maksudnya berwuduk. Yang berwuduk bukannya mandi. Dengan sekali mandi. Dengan satu kali mandi. Okey, jadi ini hadis-hadis yang kita dah jumpa kesimpulannya, yang kita bincang panjang dalam 2-3 kelas yang lepas. Jadi beberapa hadis di atas maka bisa disimpulkan permasalahan. Maka Imam Nawawi, ini kesimpulan Imam Nawawi rahimahullah, Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa orang yang junub boleh makan, minum, tidur dan bersetubuh lagi sebelum mandi. Kan? Permasalahan ini telah disepakati bersama ijma'. Para ulama juga telah berijma' bahawa tubuh seorang yang junub dan keringatnya adalah
suci. Naam, kat sini kisah Abu Hurairah, ingat tak? Nabi SAW panggil Abu Hurairah untuk jumpa dengan Nabi. Sekali Abu Hurairah datang, Nabi panggil dia pergi mengelak pula. Mengelak Nabi SAW. Dia balik rumah. Kemudian dia datang. Maka Nabi kata, kenapa kamu tak datang masa mula-mula aku panggil tadi? Maka dia pun, Nabi SAW kata, Abu Hurairah kata, ya Rasul, tadi aku junub. Maka Nabi kata, al-mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak bernajis. Maksudnya apa? Walaupun dia junub, bukanlah badan ini bernajis. Kecuali tempat yang najis lah kan. Okay. Maka tak ada orang kita junub, tak boleh pegang, tak boleh sentuh. Sebab dia junub lah. Dia suci dari segi hukumnya, badannya, jasad. Lepas tu kata kat sini, Nabi kata apa? Dan para ulama telah berijma'. Para ulama telah berijma'. Naam. Tubuh seseorang yang junub dan keringatnya. Keringatnya maksudnya peluhnya lah. Peluhnya. Jadi berdasarkan peluh, termasuk dalam tu air liur. Okey. Apa lagi? Dan lain-lain lah. Air liur ke apa ke. Maka yang keluar tu, air liur tu suci. Maksudnya suci di sini bukan najis lah. Bukan maksud saya suci kat sini boleh makan, minum kan. Bukan. Kadang-kadang ada orang daya buruk kata suci saja dia boleh minum air liur. Suci tu maksudnya najis. Kan? Kita batu pun suci. Ada tu kamu boleh telan batu, boleh makan batu, boleh jilat batu. Tak kan? Geli nak jilat batu dekat tepi jalan raya tu. Tapi bukanlah maksudnya dia bukan najis maka kita boleh makan dia. Okay? Tak kan? Jadi air liur kenapa boleh air liur pula? Sebab keringat itu datang daripada jasadnya. Air liur pun daripada jasadnya. Jadi tak ada masalah. Nak cium ke, nak peluk ke dalam keadaan berjunub. Disunahkan untuk berwuduk hadis tadi. Nabi SAW berwuduk dan membasuh zakarnya. Yes. Pada semua perkara di atas, terutama ketika hendak menyetubuhi isteri yang lain. Kenapa? Lebih suci, lebih bersih lah. Lebih bersih, lebih bersemangat, lebih disukai. Kerana Islam ni agama yang nak kita bila berjumpa dengan orang, kita dalam keadaan yang bersih, elok. Suatu ada kaedah dalam mazhab Syafi'i, setiap kali ada perjumpaan maka adalah mandi. Sebagian daripada sahabat kami menyebutkan bahawa dimakruhkan untuk tidur, makan, minum dan jima' sebelum berwuduk. Yes, mazhab Syafi'i kata makruh sebahagian tidur, makan dan minum sebelum berwuduk. Sebab apa? Kaedah ni apa yang khilaf sunnah maka dia makruh. Apa yang khilaf sunnah Nabi maka dia makruh. Sebagian kata macam tu. Kan sebab ada perintah tak? Ada perintah Nabi SAW. Baik. Hadis-hadis di atas telah menunjukkan hal tersebut. Okey. Tapi yang lebih tepat makruh ke tak makruh? Di makruh ni macam ni, tuan-tuan Allah. Bukankah kita ni disunnahkan dalam keadaan sentiasa bersuci? Kan kita bincang sebelum ni, kenapa dimakruhkan menurut mazhab Syafi'i? Sebab apa? Sebab kita ni diperintahkan untuk sentiasa dalam keadaan apa dia? Bila tiba waktu salat kita berwuduk. Kita tak nak tidur dalam keadaan tidak berwuduk. Tapi sebenarnya ada, ini berdasarkan satu hadis dhaif. Satu hadis dhaif yang kata siapa yang tidur dalam keadaan tidak berwuduk maka dalam keadaan junub maka dia dapat sekian-sekian. Itu hadis itu tak sahih. Mana-mana hadis yang mencela orang yang tidur dalam keadaan junub, hadis itu tak sahih. Okey. Mana-mana hadis disebut sini, mana-mana hadis yang mencela orang yang tidak tidur dalam keadaan tidur dalam keadaan berjunub, maka hadis itu tak sahih. Sebut kat sini. Naam. Baik, barakallahu fik. Jadi kat sini disambung lagi. Sedangkan menurut kami tidak ada khilaf bahawa wuduk sini tidak bersifat wajib. Ni
Menurut kami Syafi'i tidak ada khilaf wujud wuduk di sini tidak wajib. Demikian halnya pendapat Malik dan jumhur majoriti ulama. Okey. Sedangkan Ibnu Habib termasuk di kalangan ulama mazhab Maliki. Sahabat ni maksudnya ulama mazhab Maliki ya, sahib Malik. Menyatakan wajibnya berwuduk. Pendapat ini didukung oleh Daud Al-Zahiri. Selain itu yang dimaksudkan wuduk di sini adalah berwuduk secara sempurna sebagaimana hendak mendirikan salat. Nah, adapun hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan cukup hanya dengan membasuh wajah dan kedua tangan, telah kita kemukakan sebelumnya bahawa hal tersebut dilakukan pada bukan junub melainkan pada hadas kecil. Hadis Ibnu Abbas kan Nabi SAW bangun, dia tidur rumah Nabi SAW, nampak Nabi bangun, Nabi basuh muka, Nabi basuh kemaluan, kemudian Nabi basuh tangan, Nabi basuh muka. Masa Nabi pergi kencing, lepas Nabi kencing, Nabi basuh lah, Nabi istinja, dan Nabi basuh muka, basuh tangan, kemudian Nabi tidur balik. Okey, jadi sebagian kata, oh itu wuduk yang ringan, ni maksud wuduk dalam ni. Tak. Itu bukan wuduk. Itu bukan wuduk. Habis itu kenapa Nabi basuh? Nabi tak berwuduk daripada hadas kecil. Hadas kecil, kalau tidur tak wuduk, maka di sisi sebagian ulama Syafi'iyah tak makruh pun. Tak ada masalah tidur dalam keadaan hadas kecil. Sedangkan hadis Abu Ishaq As-Sabi'i ke Subai'i ni, As-Sabi'i dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Tanpa menyentuh air ni apa dia? Jadi kat sini dikatakan tanpa menyentuh air ni iaitu tidak mandi. Tidak mandi. Bukan maksudnya tidak berwuduk langsung. Tidak mandi. Allahu a'lam. Abu Daud menyatakan dalam Yazid bin Harun Abu Ishaq menurut perkataannya berlafaz tanpa menyentuh air, sedangkan artinya kata mereka berpendapat itu adalah sebuah kesalahan daripada Abu Ishaq As-Sabi'i. Maksudnya majoriti ulama kata tanpa menyentuh air itu hadis tu tak sahih tambahan tersebut. Okey. Dia Abu Ishaq tersilap. Okey. Sedangkan Abu Ishaq ialah imam. Iaitu imam antara perawi yang thiqah, yang kuat, namun tersilap. Okey. Al-Baihaqi berkata, apa Baihaqi berkata apa? Berkenaan dengan tambahan tadi. Okey, Nabi tidak menyentuh air, la yamassul ma'. Nabi tidak menyentuh air. Para hufaz, itu para ulama hadis, mencela adanya lafaz tersebut, tambahan tadi. Maka permasalahan ini menjadi jelas sebagaimana yang kami sebutkan bahawa hadis tersebut adalah dhaif, lemah. Dan apabila telah jelas kelemahannya, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ini menunjukkan bahawa ulama Syafi'i ialah ulama yang sangat memberikan perhatian kepada dalil hadis. Jadi tak boleh kita kata ulama Syafi'iyah tak beri perhatian. Seandainya sahih sekalipun, katakanlah hadis itu betul, maka hadis itu tidak bertentangan dengan yang lain. Itu Nabi berwuduk tadi. Pertama, jawab daripada Abu Abbas bin Shuraij, bukan Shuraij. Abu Bakar Al-Baihaqi, bahawa yang dimaksudkan tidak menyentuh air adalah mandi yang tersebut tadi. Kedua, ini berapa yang lebih baik bahawa maksud lafaz tersebut adalah perbuatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, ini tidak menyentuh air. Maka hal tersebut menunjukkan adanya bolehnya melakukan perbuatan tersebut. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua kata memang Nabi wuduk pun tak. Pendapat kedua kata Nabi wuduk pun tidak. Dalam keadaan tidur, Nabi tidur dalam keadaan berjunub, dalam keadaan berjunub tidak ambil wuduk. Okey, kenapa? Libayan jawaz. Supaya Nabi nak jelaskan kepada umatnya bahawa perkara tersebut adalah hukumnya sunat. Maka Nabi sekali-sekala Nabi tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Kata Imam Nawawi, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya perbuatan Nabi SAW menggilir isterinya hanya dengan sekali mandi saja. Oleh kerana itu ada kemungkinan. Kat sinilah yang kita baca pada kuliah lepas kan, Syekh Adam Al-Tiyubi kata kemungkinan tu tak kuat. Kemungkinan tak kuat. Jadi tak dipakai hadis yang Nabi berpusing dengan isterinya itu sebagai dalil bahawa Nabi berwuduk. Itu hadis tak kuat. Ketika berpindah dari satu isteri ke isteri yang lainnya, atau bermakna pula diperbolehkannya meninggalkan wuduk. Disebut dalam Abu Daud bahawa Nabi SAW pernah menggilir isteri-isterinya pada satu malam. Beliau mandi di tempat ini dan di tempat yang lainnya. Fi hadih wa hadih. Jadi hadis Sunan Abi Daud ni membantah. Hadis Nabi Daud ni membantah golongan yang kata Nabi tak wuduk. Nabi tak wuduk langsung ketika nak pergi ke rumah isteri-isterinya yang lain. Naam.
Lalu dia kata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikannya satu mandi saja? Maka Rasulullah kamu tak buat sekali je, mandi semua isteri-isteri dia, sekali mandi je. Nah, Nabi kata kerana itu lebih bersih. Ini disebut oleh kuliah lepas kan, lebih bersih, athhar wa atyab, wa azka. Kan begitu, wa azka wa atyab, wa atyab wa athhar. Dan lebih bersih. Dan azka wa atyab wa athhar. Naam. Betul? Hadis tersebut, hadis riwayat Abu Daud. Beliau menjawab yang demikian lebih suci, lebih baik dan lebih suci. Abu Daud mengatakan hadis pertama lebih sahih. Saya katakan dan kemungkinan keabsahannya adalah bahawa satu dilakukan pada satu waktu dan satu waktunya pada waktu yang lain. Nah, maksudnya apa? Hadis yang pertama tadi, hadis yang bahawa Nabi SAW apa ni, bergilir dengan isterinya tanpa dengan sekali mandi saja, dengan sekali mandi. Hadis kedua kata Nabi banyak kali mandi. Kan? Nampak ada pertentangan tak? Ada pertentangan. Ada sebagian ulama dia kata dia ambil pendekatan, hadis yang pertama lebih sahih. Iaitu hadis pertama bahawa Nabi mandi sekali je. Jadi dia tak mandi banyak kali. Imam Nawawi dia ambil pendapat kedua pula, dia kata Nabi mandi banyak kali, Nabi tak mandi sekali. Maka dia rajihkan hadis yang kedua. Namun pendekatan yang terbaik sekali, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, saya katakan kemungkinan keabsahannya adalah satu yang dilakukan pada satu waktu dan satunya pada waktu lain. Maksudnya ialah kita kata kita boleh gabungkan kefahaman dua-dua hadis ni. Maksudnya satu waktu Nabi mandi setiap kali pergi rumah isteri yang isterinya, dan satu lagi Nabi tak mandi. Maksudnya Nabi bukanlah sekali Nabi buat perkara tersebut. Naam. Okey. Kemudian ditambah lagi, para ulama berselisih mengenai apakah hikmah berwuduk di sini, sebab tak mandi wajib lagi. Bukan boleh angkat hadas pun. Betul tak? Tak terangkat pun hadas. Kaedah dia bila hadas besar tak terangkat, hadas kecil pun tak terangkat. Kan maksudnya kita kata tak ada faedah. Jadi buat apa kita nak ambil wuduk? Tak ada faedah sebab tidak mengangkat hadas. Para ulama kata kerana hal tersebut dapat meringankan hadas, yakni menghilangkan hadas pada anggota-anggota wuduk. Itu lebih bersih, lebih bagus, lebih nampak murni, lebih sopan. Naam, barakallahu fikum. Abu Abdullah Al-Maziri mengatakan adanya perselisihan ulama mengenai illahnya. Apa illah Nabi berwuduk kan sebelum bersama dengan isteri tadi? Ada yang berbabat bahawa wuduk itu dilakukan supaya ia bermalam dengan salah satu dari dua taharah, kerana khawatir ajal akan menjemput ketika tidur. Ini sebab kita kenapa makruh tu. Ada lagi mengatakan bahawa hal tersebut dimungkinkan untuk lebih menggairahkan mandi apabila anggota wuduk lain terkena air. Maksudnya apa? Kat sini istilah di kelakar dia terjemahkan menggairahkan mandi. Bukan. Maksudnya bila mula-mula dia kata tak apalah, tak malas nak mandilah, kita wuduk lah. Tapi dah kena wuduk, dah kena air, maka dia akan menyebabkan dah halang basuh ni, dah halang basuh muka, tangan, dah hilang mengantuk apa semua, mandi teruslah. Naam. Kena bawa isu pula, kalaulah untuk orang yang berjunub ni disunatkan kita wuduk, apakah perempuan haid juga disunatkan berwuduk? Perbezaan illah ini juga terjadi pada wuduknya haid ketika hendak tidur. Sebagai orang berpendapat supaya bermalam dalam keadaan satu taharah, nyatakan hal itu adalah sunnah. Inilah perkataan Al-Maziri sedangkan sahabat-sahabat kami. Dengar ni, sedangkan sahabat-sahabat kami yang ulama mazhab Syafi'i, dan Imam Nawawi adalah murajjih mazhab Syafi'i kan. Sedangkan sahabat-sahabat kami telah bersepakat bahawa wuduk tidak disunnahkan bagi wanita haid dan nifas, kerana wuduk itu tidak mempengaruhi hadas keduanya. Dan apabila wanita itu telah berhenti darahnya, maka ia berkedudukan seperti orang junub. Nampak kat sini. Untuk orang yang haid, dengar ni. Untuk orang yang haid, apakah boleh dia wuduk, nak dapat pahala sunat, dapat ambil wuduk tak? Untuk meringankan. Barakallahu fikum. Maka kita kata di sisi ulama Syafi'iyah, untuk perempuan yang sedang haid dan darah dia sedang haid, darah sedang haid pula, dia sedang haid dan darahnya masih lagi keluar, okey, belum terhenti lagi, maka tak disunahkan ambil wuduk pun.
tak boleh kiaskan dengan orang yang junub tadi. Sebab apa? Darah dia masih lagi keluar. Sebab tu tidak mempengaruhi. Beza dengan orang yang junub tadi, air mani dah keluar. Kan dah selesai, dah habis dah. Dah berlaku futur dah. Sekarang kalau dengan wuduk, dia meringankan tak? Dia ringankan. Tapi kalau haid, darah tu keluar je, tak meringankan apa-apa. Itu maksud kat sini. Di sini ulama Syafi'iyah kata, bagi orang yang junub. Tapi kalau perempuan haid, dah berhenti haid, tapi dia belum mandi wajib. Katakan dia berhenti haid pukul 1 pagi, katakanlah. Pukul malam lah katakanlah. Ini teori kita cakap. Pukul malam. Dia kata mandi besok je lah. Okey. Apakah disunatkan ambil wuduk? Ya, jawapan dia ya, kerana darahnya telah berhenti. Kerana darahnya telah berhenti. Darahnya telah berhenti, maka kita kata boleh kita ambil wuduk tadi. Barakallahu fikum. Naam. Nah. Baik. Jadi mari kita sambung lagi. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Adapun dilakukan Nabi SAW yang mengirim para isterinya dengan sekali mandi mengandungi kemungkinan. Kita baca lagi. Imam Nawawi kata apa ni? Adapun dilakukan oleh Nabi SAW yang menggilir para isterinya hanya dengan sekali mandi mengandungi kemungkinan bahawa hal tersebut dilakukan atas keredaan para isteri beliau. Nah, yang disebut oleh kuliah lepas. Okey. Maksudnya sebab apa? Sebab patutnya bila giliran seorang isteri pada malam tersebut, dia satu malam tu ialah giliran isteri tersebut. Bila nak pergi ke rumah isteri yang lain, kena minta izin tak? Naam. Maka Nabi minta redha, Nabi minta izin. Dia berlakulah ulama bincang pula. Adakah Nabi wajib minta izin? Lagu pula. Adakah Nabi ni wajib ke nak minta izin? Dia kan Nabi, dia kan Rasul SAW. Maka sini bawa lah dua pendapat berkenaan dengan ni. Maka pendapat pertama kata Nabi SAW tidak, itu bukan minta izin. Kerana Nabi SAW tidaklah minta izin padanya. Nabi tak minta izin pada orang lain. Dan tak minta izin dan tidak minta izin dalam bab hukum hakam. Nabi boleh pergi je. Tapi tidak seperti orang lain. Orang lain, yes, kena minta izin. Tapi pendapat ini dibantahnya, tidak. Nabi SAW minta izin. Apa dalilnya? Dalilnya ialah Nabi SAW minta izin ketika dia sakit untuk dirawat di rumah. Siapa? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah bila Saudah binti Zam'ah dia dah tua, dia menghadiahkan bahagian dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tak pergi sendiri. Saudah yang bagi. Nabi sakit, Nabi nak rawat, Nabi minta izin isteri-isteri yang lain. Menunjukkan bahawa keredaan isteri dalam masalah ni perlu diperhatikan. Jangan kita, aku suami, suka-suka hati aku. Tak. Okey. Dan dengan redha pemilik naubah giliran apabila hanya satu naubah. Penakwilan semacam ini memerlukan penguat perkataan pembagian itu wajib bagi Rasulullah. Kat sinilah wajib bagi Rasulullah. Sebenarnya hal itu diwajibkan ke atas kita. Adapun orang yang tidak mewajibkannya, maka tidak memerlukan penakwilan tersebut. Maka ulama yang kata tak wajib Nabi minta izin, tak perlukan pentakwilan lah. Nah. Yudaan mengenai wajib pemanggilan ini adalah dua pendapat menurut sahabat-sahabat kami. Ulama Syafi'iyah membeza pendapat apakah kena minta izin ataupun tidak. Agak-agak tuan-tuan agaknya apa? Yang rajih minta izin ke tak minta izin? Agak-agaknya. Jawapannya ialah minta izin lah. Sebab Nabi SAW minta izin. Nah. Habis itu kalau isteri tak izinkan, apakah suami berdosa? Kat sini buat isu pula, adakah suami berdosa? Jawapannya tidak. Tidaklah berdosa, tetapi okey macam ni. Kalau dia tidak adil pada isteri, maka berdosa lah. Kan dia pergi tidur rumah isteri sekian, tak minta izin. Dan itu dia punya turn dia. Okey. Kalau dia pergi ke rumah orang lain. Tapi kalau maksudnya apa? Maksudnya ialah kalaulah diberi izin, maka tak salah lah. Kalau tak diberi izin, maka kita salah sebab itu hak dia, hak isteri. Dia tidak menunaikan hak isteri. Baik, maka tidak memerlukan penakwilan tersebut, maka dia melakukannya sekehendaknya. Wallahu ta'ala. Hadis-hadis sebutkan atas menunjukkan bahawa
Mandi junub tidak lakukan secara langsung. Ini faedah lain, iaitu mandi junub tidak diwajibkan kita lakukan secara dengan segera. Tidak wajib melakukan secara langsung, maksudnya terus, segera. Kenapa segera? Maksudnya adakah lepas dah selesai bersama isteri terus kena mandi wajib, atau boleh tidur dulu? Boleh tidur dulu. Kecuali jika waktu salat telah masuk, ketika itu tak boleh lah. Selanjutnya, para sahabat-sahabat kami berselisih mengenai kewajipan mandi junub. Apakah terjadi junub dengan telah bertemunya dua khitan, dua kemaluan, atau ketika mani telah keluar, atau apabila hendak melakukan salat, atau bahkan hal tersebut terjadi kerana hendak melaksanakan salat. Okey, ada 3 pendapat menurut ulama-ulama kami. Okey, ulama mengatakan wajib kerana junub berkomentar itu adalah kewajipan, tetapi sifatnya longgar, maksudnya luas, boleh buat bila-bila. Mereka juga berselisih pendapat mengenai kewajipan berwuduk. Adakah ia sebuah hadas atau kerana hendak melakukan salat? Kat sini khilaf-khilaf ni kita boleh selesaikan. Kalau orang tanya, apakah jadi junub dengan telah bertemunya dua khitan atau keluar mani? Jawapannya ini, bertemunya dua khitan. Awak dua khitan, kemaluan lah, ini bahasa sopan. Bila wajib mandi? Nabi kata, idza kana ar-rajul baina syu'abihi al-arba'. Bila seorang lelaki itu di antara dua anggota empat anggota isinya itu, ini ialah bahasa kiasan, itu berjima', maka wajib al-usul, wajib mandi. Jadi wajib mandi telah sabitnya iltiqa'ul khitanain. Dalam kitab Syafi'iyah disebutkan iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua khatan. Bila maksud bertemu tu bukan maksud sentuh, dapat, bukan. Itu juga bahasa kiasan, bahasa yang sopan. Bermakna orang, okey. Jadi kalau katakanlah kemaluan tu dengan kemaluan isteri suami bersentuh macam tu je, itu tak termasuk. Maksud kat sini bertemu ni ialah berlakunya hubungan seksual. Berlakunya hubungan seksual, iaitu kata ulama Syafi'iyah, iaitu kadar minimum ni ialah ghuyubul hasyafah. Kadar minimum masuk tu adalah masuknya kepala kemaluan lelaki, maka itulah kira masuk. Maka bila masuk macam tu je dah kira mandi wajib, walaupun tak keluar air mani lagi. Okey. Nah, yang kedua, atau ketika mani telah keluar. Jawapan ni ialah khitan. Dan apabila hendak melakukan salat, atau bahkan terjadi kerana hendak melakukan salat. Jawapan adalah ketika dia kata apakah hendak melakukan salat atau jadi kerana hendak melaksanakan salat. Ini berlaku, apa maksud ini macam sama aja, iaitu apakah dia jadi solat mandi wajib tu wajib masa bila? Nak solat ke masuk waktu solat? Jawapannya nak solat lah. Bukan masuk waktu solat. Sebab kalau masuk waktu solat, Nabi pun salah lah. Sebab Nabi pernah masuk waktu subuh dan keadaan Nabi masih lagi berjunub. Ada 3 pendapat menurut sahabat-sahabat kami, ulama yang mengatakan wajib kerana junub berkomentar itu adalah kewajipan yang sifatnya longgar. Maksudnya dia bukanlah wajib tu mesti mandi, masuk waktu je kena mandi, tidak. Atau lepas dia berjunub, lepas dia dah selesai bersama isteri kena mandi, tidak. Dia wajib yang longgar, ada keluasan kat situ. Naam. Mereka juga bersisih pendapat mengenai kewajipan berwuduk, apakah ia sebuah hadas atau kerana hendak melakukan salat atau semuanya. Demikian halnya dengan wanita haid, apakah ketika keluar darahnya, wallahu alam, yang benar apa dia? Adakah kewajipan wuduk apakah dia hadas atau kerana hendak salat? Kerana salat, bukan kerana hadas. Okey. Jadi nak salat wajib kita angkat hadas tersebut. Wajib kita angkat hadas. Atau semuanya. Dan demikian halnya dengan wanita haid, apakah ketika keluar darahnya atau setelah berhentinya. Naam. Selanjutnya lafaz Ibnu Muthanna dalam hadis yang mengatakan dari Al-Hakam, saya mendengar Ibrahim mengeluarkan hadis. Artinya bahawa Nabi SAW, Ibnu Muthanna lah, riwayat daripada Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dan Ibnu Syu'bah berkata Al-Hakam telah beritahu kepada kami. Al-Hakam berkata saya mendengar Ibrahim mengeluarkan hadis. Selain itu riwayat sebelumnya menyebutkan Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibrahim. Maksudnya bahawa riwayat yang kedua itu lebih kuat. Yang pertama, riwayat pertama menyebut an, sedangkan
mengatakan haddatsana, an tu daripada haddatsana, aku telah menyampaikan hadis kepada kami, atau sami'tu. Maka bila tak boleh nak gabung, kita pakai lafaz haddatsana dengan sami'tu lebih kuat daripada lafaz an. Sekelompok ulama mengatakan bahawa lafaz an tidak menunjukkan adanya penyambungan hubungan meskipun datang dari seorang mudallis. Maksud ini telah kita sebutkan. Maksudnya apa dia? Kalau an ni daripada sah tak? Jawapannya sah. Jumhur ulama hadis kata kalau pakai an daripada sah, dengan syarat hendaklah orang yang katakan an itu bukan termasuk daripada mudallisin, bukan termasuk orang yang mudallis, iaitu orang melakukan tadlis dalam sanad, sanad. Wallahu a'lam bissawab. Lain pula dari Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, nama tersebut telah disebutkan oleh kepada atuknya Al-Muqaddam. Keterangan mengenai ini telah disebutkan berkali lagi dalam tempat. Kemudian Imam Abu Al-Mutawakkil dari Abu Sa'id, ialah Abu Al-Mutawakkil An-Naji, namanya Ali bin Dawud. Ada juga kata Ibnu Dawudu yang disebutkan kepada Bani Najiyah. Apa hikmah Nabi SAW banyak isteri? Yang ini kita sebut oleh kuliah lepas. Maka sini disebutkan 10 faedah, 10 hikmah kenapa Nabi SAW banyak isteri. Okey. Naam. Disebut dalam kitab Fathul Bari dan kitabun nikah. Pertama, ayyakfura man yushahidu ahwalahu al-batinah. Ini saya baca. Apa tujuan ni? Apa faedah yang pertama? Bagus juga ni. Kita tulis kat sini lah. Pusat kosong ni kan. Kita boleh tulis kat sini. Nombor satu apa dia? Supaya hikmah, kita tajuk apa? Hikmah Nabi SAW ramai isteri. Yang pertama, meramaikan orang yang menyaksikan sifat Nabi ketika sifat Nabi. Maksudnya bukan seorang je dah nampak. Bila kata sifat Nabi ataupun keadaan Nabi di rumah lah, kita spesifik di rumah atau seumpama dengannya. Maksudnya apa? Tujuan hikmah pertama iaitu meramaikan orang menyaksikan. Maksudnya kalau Nabi SAW ada 9 isteri. 9 isteri cerita pasal Nabi SAW. Dan 9 isteri ini semua cerita istiqamah. Cerita dia tidak ada perubahan. Cerita dia sama aja 9 isteri. Nabi SAW ini tawaduk, Nabi SAW ini makan sikit, Nabi SAW ni qiyamul lail, Nabi SAW banyak doa, Nabi SAW salat, Nabi SAW jaga isteri banyak. Semua cerita-cerita ni 99 isteri meriwayatkan daripada cerita dari Nabi SAW. Tuan-tuan, ini kita kena faham bahawa orang yang paling rapat dengan kita setelah kita berkahwin adalah isteri kita. Dia dah tidur dengan kita, makan minum kita, kentut bau kita semua, apa semua dia tahu. Jadi orang yang paling kenal diri kita itu ialah isteri kita. Jadi bayangkan Nabi ada ramai isteri. Dengan ramai ini banyak sahabat, isteri Nabi boleh riwayatkan tentang kehidupan Nabi SAW. Kalau seorang, kalau apa je kalau seorang dengan 9 orang, seorang boleh sampaikan juga. Kalau seorang orang boleh pertikaikan, ini bias isteri dia seorang. Tak, ini 99 pula konsisten. Dan 99 ini pula daripada kabilah yang pelbagai. 99 ini pula dalam latar belakang pelbagai. Ada yang anak orang pembesar, ada anak orang biasa. Jadi setiap orang dia tengok Nabi SAW dalam angle yang berlainan, dan mereka bagi komentar dan mereka sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kerana adanya isteri Nabi 9 orang ni, banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita berkenaan dengan apakah kejadian Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Kalau luar ada sahabat lain boleh tengok ni rumah Nabi SAW, sifat tidur Nabi, macam mana cara Nabi SAW, semua ada dalam ni. Yang kedua, agar kabilah-kabilah Arab at-tasharruf bih, iaitu kabilah-kabilah Arab ini atau yalah, mendapat kemuliaan, litatasharrafa bihi qabailul Arab.
Kabilah Arab ni dapat apa? Dapat kemuliaan. Nabi SAW, Nabi kahwin ni bukan sekadar untuk kahwin, untuk nafsu, untuk dakwah. Jadi setiap orang ni daripada kabilah, daripada kabilah yang pelbagai, dan juga kadang-kadang isteri, anak, macam Sofiyah. Sofiyah anak ketua Yahudi, anak ketua Huyai bin Akhtab. Dapat layanan yang baik. Nampak, Masya Allah. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Takkah itu menunjukkan bahawa, nampak satu bukti bahawa Nabi SAW ni tidak bersifat prejudice. Asalkan Yahudi tak boleh. Tak. Nabi Islam berperang dengan Yahudi, Bani Israel, kerana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bukan kerana darah mereka. Tidak. Jadi tidak ada istilah anti-Semitism sebenarnya. Anti-Semite. Bukan Semite, bukan isu Semite. Anak-anak Ibrahim semua Semite. Jadi kita anti itu ialah kejahatan yang kamu buat. Kamu bunuh orang, kamu bunuh Nabi, para Anbiya, bukan sebab darah kamu orang Yahudi. Tidak. Okey. Nah. Yang ketiga, yang kedua tadi apa? Supaya mendapat kemuliaan, kabilah-kabilah Arab dapat kemuliaan. Jadi apa? Jadi menantu Nabi, menjadikan Nabi sebagai menantu mereka. Yang ketiga, liziyadati fi ta'allufihim lidzalik. Merapatkan hubungan kabilah-kabilah. Dulu orang Arab ni kabilah bergaduh-gaduh, kata jangan, ini kabilahnya isteri Nabi SAW. Jadi mereka rapat. Bani-bani yang ada tu kabilah-kabilah. Yang keempat, liziyadati fi taklif, haitsu kalla kullifa an la yashghalhu man hubbiba ilaihi minhunna minal mubalaghati fi tabligh, agar tidaklah tidak memberatkan isteri-isterinya dan beratkan Nabi SAW sendiri. Kan, bayangkan Nabi SAW kalau katalah satu isteri, Nabi pergi berdakwah sana sini, tinggalkan isteri dia dalam keadaan berseorangan, ataupun Nabi SAW ada kekuatan 30 orang lelaki. Bayangkan isteri ni seorang nak layan Nabi SAW. Tak mampu nanti. Kita zaman sekarang pun kadang-kadang isteri kita letih, isteri kita apa semua, bagi peringkat umur sekian, ataupun sebaliknya suami yang letih atau seumpama dengannya. Jadi itu yang ke liziyadati fi taklif haitsu kullifa an la yashghalhu man hubbiba ilayhi. Okey. Yang kelima itu takatsur ashiratuhu min jihati nisa'ihi, untuk meramaikan keluarga di sebelah isterinya. Jadi meramaikan orang yang ada hubungan dengan Nabi SAW. Bukankah itu satu kemuliaan? Iaitu meramaikan orang yang ada hubungan keluarga dengan Nabi. Sebab Nabi ni seorang je adik-beradik dia. Nabi bukan ada adik-beradik, Nabi seorang je. Alhamdulillah. Bayangkan kita tak ada sepupu, tak ada saudara. Jadi dengan ramainya isteri itu boleh meriahkan lagi keluarga Nabi SAW. Yang keenam, iaitu agar hukum hakam syarak yang orang lelaki lain tak dapat tahu, isteri-isteri Nabi dapat tahu. Sebab apa? Sebab doa Nabi SAW. Nah. Yang ketujuh, iaitu pengetahuan tentang baiknya akhlak Nabi SAW. Yang mahu baiknya akhlak Nabi SAW dengan isteri semua. Maksudnya 9 isteri semua cerita Nabi ni baik. Allahu Akbar. Kalau kita kadang-kadang ada 4 orang isteri, isteri keempat kata suami aku baik sangat, tapi isteri pertama dan kedua, Abang Jamil, baru tahu rupanya Abang Jamil ni macam mana perangai. Isteri nombor 3, ialah dia kata baik je kan, romantik je, baik, bagus je. Tengok isteri pertama kedua, baru dia tahu. Dah jumpa isteri pertama dengan kedua, barulah tahu, oh inilah suami awak je kan, nama dia siapa? Jamil bin Sulung. Baru dia tahu dah. Nah, perangai dia penipu. Macam itulah. Tapi bayangkan Nabi SAW 99, dan ada sebahagiannya pula Ummu Habibah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Maksudnya orang yang paling anti Nabi SAW. Kalau orang paling anti Nabi SAW, kalau anak dia tu Nabi kahwin dengan keadaan paksa ataupun sebab apa seumpama dengannya, mesti tak ada cerita lain, dia akan burukkan Nabi SAW. Dia berlaku tak? Tak. Berlaku sebaliknya. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ayahnya kena bunuh, abang dia kena bunuh dalam perang Khaybar. Dan kahwin dengan Nabi SAW. Menjadikan maharnya Khaybar tu, nama sebahagian tanah Khaybar dibebaskan. Barakallahu fiik. Abang kena bunuh, ayah kena bunuh, tapi dia
Tak ada satu pun cerita daripada Safiyah yang menunjukkan bahawa Nabi SAW ni teruk pangan dia, ganas ataupun seumpama dengannya. Tak. Itu kata Syekh, walau lam yakun akmalul khalqi fi khuluqihi la tafarran la nafarna minhu. Kalau dia jahat lah Nabi ni zalim, saya semua akan lari daripada Nabi SAW. Semua isi-isi itu akan lari. Okey, yang ke-8 mengatakan maksudnya min kharqil adah fi lahu fi yang ni ke-8 menunjukkan betapa Nabi SAW ni nak menzahirkan kekuatan Nabi SAW. Dan keadaan Nabi ni kuat puasa pada siang hari. Nabi kalau berpuasa seolah-olah orang kata Nabi tak pernah buka. Kuatnya Nabi sembahyang salat malam. Lamanya berdiri Nabi SAW seperti hadis Ibn Mas'ud. Jangan kamu tanya berkenaan dengan betapa lamanya Nabi SAW berdiri. Nabi baca lama, Nabi baca surah Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa dalam satu rakaat. Panjang. Baik. Dan keadaan Nabi macam tu, tapi Nabi boleh berjimat dengan isteri dia. Satu malam 9 orang terus. Bahkan puasa Nabi bukan puasa biasa. Puasa Nabi puasa apa? Puasa wisal. Puasa Nabi bukan puasa biasa, tuan-tuan. Puasa Nabi puasa wisal. Wisal ni masa puasa. Nabi buka puasa, Nabi tak buka puasa 2 hari. Allahu Akbar. Nah. Yang ke-9 dan ke-10 iaitu an sahib syifa min tahsinihinna wal qiyam bi huquqihinna. Syifa min tahsinihinna iaitu untuk menjaga mereka. Tahsin. Nabi SAW nak ramai orang berada di bawah perlindungan Nabi SAW dan juga menjaga hak-haknya. Wal qiyam bi huquqihinna, menjaga hak-hak isi Nabi itu tadi. Bawa pula kepada bincangan siapakah isi Nabi yang 99. Dia kata lam yaqa fi riwayat al-musanni dzakr 'ala an-nisa'i allati jama'ahunna fi dhalikal waqt. Ada riwayat yang sebut kata-kata tidak dalam riwayat penulis ini Sahih Muslim ini tak sebut. Yang hadis yang kita baca sekarang ni tak disebut siapakah 99 isteri tersebut. Naam. Jadi ada kata 9, ada kata 11. Okey. Dan berkenaan dengan ni berlakunya khilaf ini sebab apa? Sebab ada yang khilaf berkenaan dengan ada yang kata dia ialah hamba, ada kata isteri. Okey. Jadi kat sini Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut. Dia kata innal ula kana fi awal qudumihi al-Madinah. حيث كانت تحته 9 نسوة والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. Masa mula-mula Nabi sampai dekat Madinah, okey. Nah, bukan dalam keadaan yang pertama iaitu Nabi ada 9 isteri. Keadaan kedua Nabi ada 11 isteri. Bila apa? Adanya bertambah-tambahnya perempuan lain. Lamma qadima Madinah lam yakun tahtahu imra'atun siwa Saudah. Dan Nabi mula sampai kat Madinah, Nabi hanya ada isteri seorang dia. Siapa? Saudah. Kan lepas Nabi wafat, lepas Khadijah wafat, Nabi kahwin dengan siapa? Nabi kahwin dengan Saudah. Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Kenapa Nabi kahwin? Saudah ni tua kan dalam Allah. Nabi tua pada Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi kahwin dengan Saudah? Sebab alasan ni masa tu Nabi kata aku ada anak-anak lagi. Saya keluarga lagi Saudah ni boleh tolong tengok kan. Nah. وموضع الوهم أنه لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة ثم دخل عائشة بالمدينة. Kemudian Nabi SAW kahwin dengan Madinah dengan Aisyah di Madinah. ثم تزوج Salamah. Kemudian Nabi kahwin dengan Salamah. Salamah binti Al-Harith. Maimunah afwan. Salamah bukan binti Al-Harith. Salamah. Salamah, na'am. Salamah. Baik. Maimunah binti Al-Harith, bukan Salamah. Okey. Salamah. Wa Hafsah. Nabi kahwin dengan Salamah, kemudian Nabi kahwin dengan Hafsah. Naam. Lepas tu Zainab binti Khuzaimah. Ini tahun Nabi sampai. Kemudian wa Zainab, kemudian Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah pada tahun yang ke-3. Atau keempat. Sebulan Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsh pada tahun yang ke-5. Kemudian Juwairiyah tahun yang ke-6. Kemudian Safiyah
dan Ummu Habibah dan Maimunah pada tahun yang ke-7. Okey. Yalah, kalau ikut turutannya, mula-mula Maimunah dulu. Masa tu Nabi bukan Sofiyah dulu. So, Sofiyah masa tu balik dari perang tahun ke-7. Balik daripada perang, masa Nabi perang Khaybar, Nabi kahwin. Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Okey, Ramlah, wa Maimunah. Dan Maimunah pada tahun ke-7 itu ketika Umratul Qada, Umrah Qada. Okey. Ataupun tahun dengan Maimunah masa Nabi nak buat Umratul Qada, betul, tahun ke-7. Sahih. Tahun ke-7. Tahun ke-7 Umratul Qada. Nah. Wa haula'i jami'u ma dakhala bihinna min az-zawjati ba'da al-hijrati al-masyhur. Dan mereka khilaf tentang Raihanah. Nah. Raihanah ni iaitu hamba Nabi SAW dapat masa perang Bani Quraizah. Kemudian ada disebut dalam kitab sirah, Raihanah ini ada orang nak recommend supaya Nabi kahwin dengan dia, tapi Nabi tak nak. Nabi nak kekalkan dia sebagai hamba. Jadi Al-Hafiz Al-Iraqi dia buat susunan dah. Cantik, dia buat dalam bentuk syair. Dia kata zaujatuhu allati bihinna qad dakhal. Isteri-isteri Nabi yang Nabi dah bersama dengan mereka, thinta au ihda ashratin khulfun nuqil. Ada 11, 12 berdasarkan khilaf di kalangan para ulama. Khadijatul ula taliha saudatu. Pertama Khadijah, kemudian Saudah. Thumma tali Aisyatus siddiqatu. Kemudian ketiga Aisyah. Wa qila qabla saudatin fa Hafsatu. Dikatakan sebelum Saudah Nabi dia kahwin dengan Hafsah, tapi tak lepas tu Nabi kahwin dengan Hafsah. Fa Zainabun, jadi keempat Hafsah. Fa Zainabun waliduha Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Yang kelima. Wa ba'daha Hindun Ummi Salamah. Hindun itu lepas tu Ummu Salamah. Nombor 6. Fabnatu Jahshin Zainabul Muqarrab. Zainab binti Jahsh. Tadi Zainab binti Khuzaimah kan. Nah. Yang ketujuh. Tali habnatul Harithi ay Juwairiyah. Kemudian Juwairiyah binti Al-Harith yang ke-8. Fa ba'daha Raihanatul Masbiyah. Kemudian yang ke-9 Raihanah. Kalau kata tak masuk, jadi ke-8 lagi dah. Wa qila bal milku yaminin faqad. Tak, bahkan Raihanah tu hanyalah hamba yang dimiliki. Lam yatazawwajha wa hadha albat. Ini wa hadha albatu. Lam yatazawwajha wa hadha albatu. Kemudian ke-9 bintu Abi Sufyan wahya Ramlah. Yang ke-9 iaitu isteri anak Abu Sufyan, iaitu Ramlah, iaitu Ummu Habibah. Ramlah. Nah, Ummu Habibah nama dia. Tali Safiyah. Ramlah tu Ummu Habibah nama dia Ramlah. Taliha Safiyah, ke-10 Safiyah. Yang ke-10 Safiyah, min ba'diha fa ba'daha Maimunah. Maka yang ke-11 ialah Maimunah. Maimunah binti Al-Harith. Nah. Adik-beradik dengan dengan Ummu Maimunah. Adik-beradik dengan Ummul Fadl. Rumaisa, Ummul Fadl. Okey. Ummul Fadl ni siapa? Iaitu Mak Ibn Abbas. Okey. Wa minal musanna ayat ila akhirih. Itu 11. Naam, barakallahu fikum. Jadi itulah dia kesimpulan isi-isi Nabi yang pernah hidup sezaman dengan Nabi, hidup serentak 9 orang tadi. Okey. 9 orang tadi pernah hidup serentak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya yatufu bainan nisa'ihi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan ke akhi? Ya.
Kalau tak ada cukup sekalian ni, wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.